شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عاقلة يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Muslim dan Muslimat rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sama-sama kita memanjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala dan segala nikmat rahmat dari Allah. Kita dianugerahkan kesehatan dan keafiatan belakangan masa dapat sama-sama kita berada di rumah Allah pada pagi ini untuk meneruskan perbincangan kita berkaitan dengan manasik haji dalam rangka khusus haji bersiri bagi musim haji 1430 Hijrah, anjuran tabung haji dan kerjasama Masjid As-Sabirin. Alhamdulillah, seperti mana biasa sebelum kita mulakan pada sama-sama kita bertabiah. Semoga talbiah itu talbiah sekarang ada berbagai-bagai jenis talbiah. Tadi kalau ingat talbiah itu talbiah dan bukan talbiah ibadah. Saya tak tahu ini ada masalah mungkin Allah Allah sekali dengan sekali. Takut bagian ini dulu. Ini lagi bagus betul tak? Okay. Saya minta dekat perusahaan masjid supaya tidak buka keset yang ada muzik dalam masjid, karena saya nak majlis kita berkat. Sebab di antara tanda-tanda akhir zaman muzik dimainkan di mana-mana. Dan saya di antara orang kolot yang mengatakan muzik itu sesuatu yang tidak pantas untuk umat Islam, apalagi dalam masjid. Walaupun dia diiringi dengan talbiah. Dan saya risau di masa yang akan datang dia bertalbiah tidak sama dengan lagu talbiah. Sebab sekarang pemuzik-pemuzik telah mula bertalbiah dengan lagu-lagu mereka. Allah a'lam bissawab. So kita mula dengan talbiah insya-Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, semoga dengan talbiah kita tadi kita mendapat suasana khusus haji. Saya ulangi sekali lagi, talbiah bukan disunatkan semasa khusus. Ini cuma kita nak berlatih saja. Dan disunatkan bertalbiah setelah niat ihram. Kalau dalam ibadah umrah setelah niat ihram paling akhir sebelum bertawaf. Sudah mula tawaf ihram, tamatlah masa disunatkan bertalbiah. Dalam ihram haji sebelum tahlul awal, sama ada lontar atau tawaf dengan sa'i. Kalau awal perlu dapat dengan dua kali, insyaAllah besok kita akan bincang. Mana itu masa disunatkan bertalbiah. Saya takut nanti ada orang tanya, Ustaz, ini talbiah ada hukum sunat sekarang. Sekarang tidak ada hukum sunatnya, cuma kita nak berlatih semasa kita dalam khusus. Okay? Orang khusus motivasi dia menyanyi, kan? Nak timbulkan suasana motivasinya juga. Allah. Masalah menganggap bahawa musik memberi keterangan.
Sebab itu ketika kapal terbang nak landing dan take off, dia pasang musik, instrumental. Orang Islam, ayat Quran itu yang beri ketenangan. Oleh sebab itu orang Islam nak mati nak hidup baca Quran. Allah alam. Itu beza sekular dengan Islam. Okey, jadi kita ada kesempatan antara sekular dengan Islam tadi. Jadi kita biasakan baca Quran. Kerana itu akan mendapat ketenangan dan Allah Taala jadikan ayat Quran sebagai daripadanya merupakan penawar bagi hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Insyaallah. Okey, tuan-tuan rahmat Allah, kita sambung pada perbincangan kita pada minggu lepas. Kita berada kat mana? Sifat-sifat terpuji dalam pendahuluan atau mukadimah. Sebelum kita habiskan, sebelum kita masuk ke dalam perkara lain, okey, alhamdulillah ibadah haji juga kita harapkan akan lahir daripada kesan ibadah tersebut yang kita lakukan kerana Allah Taala semata-mata akan terasa dan akan terlahir pada kita sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji yang kita harapkan, terutama sabar. Kerana di Mekah ini kita berlatih sabar, walaupun sabar inilah perkataan yang paling tidak disukai oleh orang. Setiap kali kita cerita sabar, orang marah. Ada orang pernah tanya saya, Ustaz, kenapa ni gini-gini tapi jawab sabar, saya tak nak. Dia tak nak, kita kata dia sabar. Dan kadang-kadang sabar juga menjadi alat untuk mengelak kepada sabar, sebenarnya nak mengelak kepada perkara sebenar. Jadi kemakan dia begini. Sampai ke Mekah lain. Tuan-tuan, saya sendiri banyak kali alami, pernah ditipu, pernah terjadi apa yang kita bincang. Saya pernah pergi umrah Ramadan, musim yang akhir Ramadan ini satu musim yang begitu ramai jemaah. Jadi duduk 2 orang sebilik, sampai dibagi duduk dong, macam dong lah, 4 orang, 5 orang. Bertengkar, saya tak nak masuk bilik. Kita berontak ke luar, tak masuk bilik. Yang urus kita tak datang lah. Saya dah berusaha bertengkar dengan tuan hotel. Akhirnya dapat juga. Pernah saya ditipu oleh satu syarikat. Saya nak pergi umrah, di jumpa dia awal saya booking, saya nak direct flight. Tak nak singgah mana-mana. Sebab kalau singgah mana-mana tu pergi masa. Bunyi pergi umrah 15 hari, tapi dalam perjalanan 4 hari. 2 hari pergi, 2 hari balik kan. Singgah sini. Kita nak pergi ibadah, bukan pergi melancong. Saya dulu pun nak masuk. Semalam saya baca hadis. Dalam sebuah hadis Nabi kata di akhir zaman ada 4 golongan manusia pergi haji. Itu ciri umat kita. Pertama, salah pilih penguasa-penguasa pergi haji bercuti, pergi sebagai melancong. Okey, apa pergi melancong? Apa yang diminta? Hidup sedap, makan sedap. Okey, selesa. Melancong, lepas tu ziarah ke tempat terbaik. Saya pernah pergi umrah di satu grup, memang melancong betul. Tiap malam makan, pergi makan di Muzdalifah, malam betang kapek, bakar kambing. Kan? Di masjid siap-siap. Satu. Yang kedua, orang-orang kaya mereka pergi berniaga. Pergi ke Mekah bawa jemaah, balik bawa barang. Kan? Itu niaga. Di antara petugas-petugas haji yang berniaga ini, ada yang tidak buat haji pun. Pasal mereka berniaga. Okay? Pergi ke Mekah kerana perniagaan. Yang ketiga, dia kata wa fuqara'uhum, orang fakir miskin, pergi ke Mekah untuk minta sedekah. Kebanyakan yang minta sedekah di Mekah itu bukan orang Mekah, kebanyakannya daripada Pakistan, daripada berbagai-bagai. Saya selalu didampingi orang Malaysia jadi sasaran. Pasal orang Malaysia lembut, pemurah, sedekah sikit-sikit, main 50. Semua orang betul lihat di mata kan. Orang bagi serial, kita bagi 50, bagi 10 kan.